Masih kita dalam babul af'al. Kita berhenti di an-nawasib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Babul af'ali wa anwa'uha. Al-af'alu thalathatun madhi wa mudhari'un wa amrun nahwu daraba wa yadribu wadrib. Al-madhi maktubul akhir abadan wal amru majzumun abadan. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب 10 وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وما ومهما وإذ إذما وأي ومتى وأين وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. Minggu lepas kita berhenti setakat an-nawasib. Kita ulang ringkas daripada awal tanpa kita syarah panjang daripada babul af'al insya-Allah. Kita dalam babul af'al ulang sebab kita rasa bab ni penting. Al-af'al kita dah bincang 2 kali untuk madhi dan amar. Ini ulangan kali yang ketiga. Dalam madhi kita dah bincang, kita ada 2 tariqah untuk i'rab. Tariqah yang pertama dan tariqah yang kedua. Tariqah yang pertama semuanya mabniun alal fathi. Tetapi al-fathi tadi dibahagikan kepada zahir dan muqaddar. Dan muqaddar ni dengan 3 sebab. Kita tak bincang panjang sebab ini ulangan kali yang ketiga. Tariqah yang kedua dia terus pecahkan mabni itu pada 3 bahagian. Alal fathi. Yang kedua ala dhammi. Yang ketiga alas sukun. Dan alal fathi ni juga dibagi kepada 2, zahir dan muqaddar. Tapi muqaddar di sini hanya dengan 1 sebab saja, iaitu ta'azzur. Tapi dalam muqaddar dalam tariqah yang pertama ada 3 sebab. Sebab yang pertama ta'azzur, sebab yang kedua bersambung dengan wa jamaah, sebab yang ketiga nak lari daripada berturut-turut 4 yang berbaris. Okay, itu simple punya. Kita dah ulang 3 kali. Amar dia punya sifir mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amar mabni mengikut ketika dia mudhari' dia majzum dengan apa? Kalau dia majzum dengan sukun, jadi amar tu mabni al sukun. Kalau mudhari' ni majzum dengan hazaf harf illah, jadi dia mabni ala hazfi harf illah. Yang terakhir, kalau dia majzum dengan hazfun nun, dia akan mabni ala asli. Okay. Kita berhenti di fi'il mudhari'. Okay, fi'il mudhari' perbahasan yang paling banyak dalam babul af'al. Sebab apa? Dalam madhi kita sebab dia mabni, perbahasan dia pendek. Fi'il amar juga mabni, jadi perbahasan dia pendek. Tapi fi'il mudhari', taksim pertama sekali kita kena buat, mudhari' terbahagi kepada 2. Mabni dan mu'rab.
Kita dah ulang beberapa kali. Al-aslu fil af'al al-bina. Asal bagi fi'il sifil dia mabni. Daripada 3 pembahagian ni, hanya satu je mu'rab, iaitu fi'il mudhari'. Bila keluar daripada asal, kita perlu cari sebab. Kenapa fi'il mudhari' mu'rab? Kerana ada wajah persamaan dengan isim. Bila ada wajah persamaan dengan isim, jadi fi'il mudhari' kebanyakannya adalah mu'rab. Okey. Tapi dalam dua keadaan, fi'il mudhari' kembali mabni walaupun ada wajah persamaan, sebab berhubung dengan fi'il mudhari' tadi dua perkara yang hanya ada pada fi'il. Apa dia? Nunun niswah dengan nun taukid. Dengan kata lain, walaupun dia fi'il mudhari', walaupun ada wajah persamaan dengan isim, oleh kerana berhubung dengan dua nun, yang mana dua nun ni hanya ada pada fi'il, wajah persamaan tadi hilang dan kembali dia kepada mabni. Jadi kalau dia nun niswah, dia akan mabni alal sukun. Kalau nun taukid, dia akan mabni alal fathi. Boleh? Itu semua masih dalam ulangan. Maksudnya kita dah ulang untuk dua muhadharah. Boleh? Jadi fi'il mudhari' pertama sekali kita taksimkan kepada mabni dan mu'rab. Kita mulakan dengan mabni sebab perbahasan dia pendek. Kita masuk kepada mu'rab. Bila sebut mu'rab, maksudnya fi'il mudhari' kita boleh letakkan tajuk ahwal fi'il mudhari'. Maksudnya fi'il mudhari' ni ada banyak keadaan. Pertama sekali taksimkan kepada mabni dan mu'rab. Mabni dua keadaan. Bila berhubung dengan nun niswah, dia akan mabni ala sukun. Kalau bila berhubung dengan nun taukid, dia akan mabni ala fathi. Tapi yang disebut mesti ada al-mubashir. Nun taukid tu mesti secara langsung bersambung dengan huruf akhir fi'il. Bila sebut mu'rab, balik kepada kotak yang kita buat dalam 10 mawadhi'ul i'rab, kita ada 3 fi'il mudhari'. Kita ada al-fi'lul mudhari' as-sahihul akhir, kita ada al-fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhir, dan kita ada al-af'al al-khamsah. Bila sebut mu'rab, fi'il yang mu'rab daripada 4 anwa' i'rab, dia terima apa? Dia terima rafa', terima nasab dan jazam, tak terima khafat. Jadi automatik mu'rab terbahagi kepada 3 lah. Marfu', mansub dan majzum. Okey, marfu', mansub dan majzum. Tak ada mahfuz tu apa? Fi'il tidak menerima khafat. Jadi dia 3 keadaan mu'rab. Marfu', mansub dan majzum. Bila masa fi'il mudhari' marfu', kita wa huwa marfu'un abadan. Jadi asal bagi fi'il mudhari' ketika dia mu'rab, dia adalah marfu'. Apabila ditajarrudi 'anil nasibi wal jazim. Apabila kita tengok fi'il mudhari' itu tidak didahului oleh mana-mana amil nasab dan mana-mana amil jazam. Jadi ketika itu fi'il mudhari' itu tak ada nun niswah, tak ada nun taukid, tak ada amil nasab, tak ada amil jazam. Jadi fi'il mudhari' tersebut berada dalam keadaan marfu'. Sama ada marfu' dengan dhammah ataupun nun. Betul tak? Kalau rujuk balik dalam kotak, kalau fi'il mudhari' sahih akhir, alamat rafa' dia dhammah zahirah. Fi'il mudhari' mu'tal akhir, alamat dia dhammah muqaddarah. Kalau af'al khamsah, alamat dia subutun. Jadi ada 2 alamat ketika marfu'. Boleh rujuk kotak mawadhi'ul i'rab. Okey, jadi boleh. Asal bagi fi'il mudhari', kalau tak masuk amil nasab, tak masuk amil jazam, dia akan marfu'. Alamat marfu' kalau sahih akhir dhammah zahirah, kalau mu'tal akhir dhammah muqaddarah, kalau af'al khamsah subutun nun. Okey. Jika kita dah ulang, kita sampai di sini mansub. Mansub pun kita dah, tapi secara ringkas. Hari ini kita cuba detailkan. Bila mana fi'il mudhari' mansub? Idza dakhala alaihi nasibun. Apabila masuk pada fi'il mudhari' tersebut amil nasab. Okey, boleh.
amil nasab. Kadang-kadang mati dengan amat. Kalau yang tak datang sebelum ni mungkin kita kata cepat sebab kita ulang. Jadi tajuk utama kita malam ni adalah An-Nawasib. Yang sebelum tu yang cepat tu kita dah sebut 2-3 kali. An-Nawasib. Yang pertama sekali An-Nawasib ni jamak kepada Nasib. An-Nasib. Apa yang dimaksudkan dengan An-Nasib? Alladhi yansibul mudhari'. Alif lam tu isi mausuf, maksudnya alladhi yansib al-mudhari'. Jadi amil yang menyebabkan fi'il mudhari' daripada marfu' menjadi mansub. An-nasib ni kita taksim kepada 2 bahagian. Minggu lepas kita dah sebut tapi agak ringkaslah. Sama ada an-nawasib tu an-nawasibul asliyah ataupun an-nawasib tu an-nawasib al-far'iyah. Ataupun kita terjemahkan asliyah dengan kata lain nasibun binafsihi. Dalam matan al-Jurmiyah sebut wan nawasibu asyaratun wa hiya an walan wa izan wa kai wala mukai wala mujhud. Tapi kalau antum jumpa dalam buku mutawassit sampailah buku muntahid, antum akan jumpa an-nawasib hanya 4. Oleh kerana Ibn Ajurum nak letakkan kitab ni di peringkat mubtadi, kata-kata mubtadi jumpa lepas hatta nasab, lepas lamul juhud nasab. Jadi faham ni kata ambil nasab ada 4 tak. Jadi dia kata mana-mana yang zahirnya nampak lepas dia nasab dia jadikan itu sebagai amil untuk peringkat mubtadi. Pada hakikatnya amil nasab hanyalah 4, 6 yang lain bukan amil dengan diri dia sendiri. Jadi kalau buka Qatrun Nada, Syuzur Zahab, atau akan nampak amil nasab hanya 4 sahaja. Apa dia? An, lan, izan dan kai. 4 ni sahaja yang antum boleh sebut mansubun bi an, mansubun bi lan, mansubun bi izan, mansubun bi kai. Sebab 6 yang kita akan sebut sekejap lagi bukan amil pada hakikat, tetapi ada perkara yang disembunyikan. Boleh? Okey. Kita masuk pada an-nasib bi nafsihi dulu sebelum kita masuk fa'i. Jadi dalam 4 ni, kalau antum jumpa mana-mana kitab yang lepas ni, dia akan sebut amil nasab hanya 4. Untuk peringkat mubtadi dijadikan juga 6 ni sebab zahirnya kita nampak dia adalah amil nasab padahal bukan dia amil nasab. Satu persatu. Kita ada an, lan, izan dan kai. Di dalam bab nahwu, mana-mana amil, tak kira lah huruf jar ke, amil nasab ke, amil jazam ke, dia akan ada satu huruf yang paling kuat yang dia akan dinamakan sebagai ummul bab. Dalam amil nasab, an kita namakan sebagai ummul bab. Kenapa an dinamakan sebagai ummul bab? Sebab di annaha ta'malu zahiratan wa mudmaratan. Sebab an boleh beramal secara zahir dan secara mudmar dan tanpa ada syarat. Bila nampak je an, fi'il mudhari' selepasnya mesti nasab tanpa ada apa-apa syarat. Berbeza dengan izan dan kai. Izan dan kai kita ada syarat. Yang pertama sekali, an dan lan. An dan lan kedua-duanya tidak ada syarat. Nampak je an, nampak je lan, fi'il mudhari' lepas dia terus boleh baca nasab. Tapi apa kekuatan an berbanding lan? An boleh beramal secara dia ada dan boleh beramal secara tersembunyi. Okay, mudmarah ni kita akan jumpa dalam bab an-nawasib al-farniyah sekejap lagi. Apa yang dimasukkan dengan al-mudmarah. Jadi an ni ketika dia ada dia boleh beramal, ketika tersembunyi secara wujud ataupun secara jawaz pun dia boleh beramal. Sebab tu dinamakan sebagai ummul bab.
Dua sebablah kekuatan dia. Yang pertama, boleh beramal secara zahir, boleh beramal secara mudmar. Yang kedua, beramal tanpa ada syarat. Nampak dia ayakuna, terus fi'il mudhari' itu akan mansub. Itu dari segi kekuatan an. Apa dia hakikat an? Kita dah bincang minggu lepas. Macam mana kita nak sebut dalam i'rab an? An ni kita panggil dia sebagai harfu apa dia? Masdarin wa nasbin wastiqbal. Ada wastiqbal. Kalau sebut harfu masdarin wa nasbin, wastiqbal sebab daripada tunjukkan pada musaffat. Okey. Harfu masdarin wa nasbin wastiqbal. Istiqbal jelas, maksudnya mana-mana fi'il mudhari' selepasnya menunjukkan maksud mustaqbal. Nasab pun jelas, mana-mana fi'il mudhari' selepas an ia akan mansub. Mansub sama ada, kalau rujuk mawadhi'ul i'rab, mansub fi'il mudhari' ketika nasab. Nasab dengan apa? Sama ada fathah ataupun hazaf nun kalau af'al khamsah. Yang agak mengelirukan adalah haraf masdar. Apakah yang dimasukkan dengan haraf masdar? Okay, boleh istiqbal je lah. Istiqbal maksudnya fi'il mudhari' selepasnya berhenti mustaqbal. Sebab fi'il mudhari' ni ada dua. Ada hal, ada istiqbal. Bila masukkan, lebih pada mustaqbal. Kenapa dimasukkan haraf nasab? Fi'il mudhari' selepasnya mesti nasab. Yang paling, yang agak detail di sini adalah harfu masdar. Apakah yang dimasukkan dengan haraf masdar? Yang dimasukkan dengan haraf masdar, an, bersama apa yang ada selepasnya, jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, boleh ditakwilkan dengan masdar. An bersama selepasnya boleh ditakwilkan sebagai masdar. Boleh. Okey. Maksudnya an bersama jumlah fi'liyah selepasnya boleh ditakwil sebagai isim. Sebab tu tadi ada soalan kat Syekh saya ni, yumkin waqtih. Syekh tu boleh. Sebenarnya yumkin an tuwaqtih. Kena ada an dengan tuwaqtih supaya an dan tuwaqtih tadi menepati tempat fa'il. Fa'il mesti apa? Boleh tak fa'il fi'il? Fa'il mesti isim. Sebab tu yumkin an tuwaqtih. Maksudnya yumkin tawdih. Maksudnya an dan fi'il selepasnya boleh ditakwil dengan masdar. Itu yang dimasukkan dengan haraf masdar. Berlepas sebut huruf masdar apa? An, anna, kai dan ma. Maksudnya empat haraf ni bersama apa jumlah selepasnya boleh ditakwil dengan masdar. Dan masdar tersebut, takwil masdar tersebut ada mauqif dalam i'rab. Mungkin jadi fa'il, mungkin jadi maf'ul, mengikut keadaan ayat. Tadi macam yumkin antuwatih. Antuwatih tu takwil masdar tersebut menjadi fa'il pada yumkin. Itu salah satu contoh lah, tapi kita tak bincang. Itu yang dimasukkan sebagai harfu masdar. Okay, jadi macam nak sebut i'rab harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal. Itu dari segi hakikat an. Boleh? Ada timbul apa? Tak apa, sebab an tak ada apa-apa syarat untuk amalan. Jadi nampak je an, terus i'rab harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal, dan fi'il mudhari' selepasnya fi'lun mudhari' mansubun bilan. Kalau sahih akhir, alamat nasabnya fathah. Kalau mu'tal akhir pun fathah. Cuma kalau mu'tal akhir tu akhirnya alif muqaddarah, kalau akhirnya ya zahirah. Boleh, kita tak bincang banyak sebab itu ada dalam kotak mawadhi'ul i'rab itu. Kalau af'al khamsah, hazfun nun. Itu an. Yang kedua lan, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Okay, yang pertama sekali nafi. Kenapa dia menamakan nafi? Sebab dia menafikan fi'il yang ada selepasnya. Kita kata yakuma jadi lan yakuma tidak sama sekali. Jadi maksudnya
Yang dimaksudkan dengan haraf nafi, dia menafikan jumlah selepasnya. Yang kedua nasab, jelas dia menasabkan fi'il mudhari' selepasnya yang terakhir. Mana-mana fi'il mudhari' selepasnya tidak ada lagi ihtimal hal, tetapi berarti istiqbal. Sebab fi'il mudhari' kan sama ada sedang ataupun akan. Jadi mana-mana fi'il mudhari' yang berada selepas lan, masuk jumlah tersebut jumlah nafi, fi'il tersebut mansub dan fi'il tersebut berarti mustaqbal bukan hal. Okey, boleh? Itu lan. An dan lan. Minggu lepas kita dah bincang. Okay. Kita kurang dekat far'iyah minggu lepas. Yang ketiga kita ada izan. Okey, jadi an dan lan pendek sebab apa? Tidak ada syarat. An dan lan beramal tanpa apa-apa syarat yang tertentu. Tidak ada izan pula. Izan kita panggil harfu nasbin wa jawabin. Wa jaza. Izan harfu nasbin wa jawabin wa jaza. Bukan harfu jawabin wa jaza. Boleh tak nasbin? Harfu nasbin wa jawabin wa jaza. Yang pertama sekali nasab, jelas dia menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Kenapa dinamakan harf jawab? Kebiasaannya izan ni digunakan jawapan kepada satu statement ataupun satu soalan ataupun satu ayat lah. Contoh kita kata minggu lepas, sa'ati ilaika wadan, aku akan datang kepada kamu esok. Izan ukrimaka. Izan ukrimaka. Jadi kalau kau datang, aku akan muliakan kau. Aku kata Uzakir al-an. Dia kata izan tan jaha. Izan tan jaha. Kata aku nak muzakarah sekarang. Dia jawab, kalau kamu muzakarah, kamu akan berjaya. Maksudnya izan ni kebiasaannya menjadi satu jawapan daripada satu jumlah. Dan kebiasaannya jawapan tu berbentuk balasan. Kalau muzakarah, kau berjaya. Kalau kau datang, aku muliakan kau. Kebiasaannya jawapan tersebut berbentuk satu balasan. Jadi nasab jelas, jawab jelas dan jaza pun jelas. Itu peranan izan. Dua yang pertama, beramal tanpa syarat. Izan ad dan lan. Tapi izan dan kai beramal dengan syarat. Izan untuk dia menasabkan fi'il mudhari' selepasnya perlu ada berapa syarat? 3 kan? Dan ingat mesti ada 3 syarat. Yang pertama, musaddaratan, antakuna musaddaratan, mestilah izan tu berada di awal. Walaupun dia jawapan, ibaratkan statement tu satu jumlah, jawapan tu dan izan tu mesti ada di awal ayat. Yang pertama. Yang kedua, mustaqbal. Mustaqbalan, ayyakuna ma ba'daha mustaqbalan. Ana buat syakor. Mestilah fi'il mudhari' selepas izan tersebut bermakna istiqbal. Fi'il mudhari' kan ada dua maksud, kadang hal, kadang-kadang boleh mustaqbal. Kalaulah fi'il mudhari' selepas izan tadi hal, fi'il tadi marfu' bukan mansub. Ana bagi contoh minggu lepas. Contoh dia cakap uhibbuka. Kata uhibbuka. Lepas tu jawab izan tasduku. Kata uhibbuka, aku suka kau. Lalu dia jawab izan tasduku, engkau betul. Itu jawapan dia. Jadi tasduku ni tidak mengandungi apa-apa maksud istiqbal, tapi hanya nak membenarkan statement kawan dia tadi. Jadi tasduku di sini fi'il mudhari' yang bererti hal. Ketika ni izan tak beramal dan fi'il mudhari' tetap dengan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sebab tak cukup syarat apa? Syarat yang kedua, mesti fi'il mudhari' selepas izan tadi mustaqbal, jangan fi'il mudhari' tu hal. Boleh? Yang terakhir, alla yafsida bainaha wa baina ma ba'daha bifasil. Maksudnya jangan izan tadi terasing dengan fi'il mudhari' tadi dengan satu fasil.
kecuali kalau fasil tersebut qasam, haraf nida dan la. 3 benda je dimaafkan. Maksudnya izan kalau dia nak beramal, yang pertama dia kena duduk awal, boleh. Yang kedua, mesti fi'il tu mustaqbal. Ada syarat yang ketiga, jangan asingkan di antara izan dan fi'il mudhari' tersebut dengan mana-mana fasil. Jangan fasilkan dengan maf'ulun bih, jangan fasilkan dengan maf'ul ajli. Yang fasil dimaafkan cuma qasam. Contoh disebut izan wallahi ukrimaka, boleh. Sebab qasam tak memberi kesan. Kata saat ilaika ghadan izan wallahi ukrimaka, sebab qasam tak bagi kesan. Yang kedua yang tak bagi kesan nida. Kata izan ya akhi ukrimaka, izan ya akhi ukrimaka, juga tak bagi kesan. Yang terakhir la nafiyah juga tak bagi kesan. Maksudnya izan la akhibaka, maksudnya aku tak akan sia-siakan kamu. Maksudnya tambah la pun fi'il mudhari' tadi tetap mansub. Jadi 3 benda je yang dimaafkan. Qasam, haraf nida dan la. Tetap walaupun nampak ada fasil di antara izan dan mudhari' tadi tetap mansub. Tapi selain daripada 3 benda tersebut, izan tidak beramal. Contoh kita sebut izan, kita dahulukan maf'ul bih, baru datangkan fi'il. Ketika tu fi'il tadi marfu'. Boleh? Okey. Ada tak jelas cakap tu, an, lan dan izan. Boleh insya-Allah. Yang terakhir kita ada kai. Kai ini kita panggil harfu masdari wa nasbi. Harfu masdari wa nasbi. Jadi peranan dia sama macam an. Harfu masdari wa nasbi. Kita dah bincang sebelum ni. Apa yang dimasukkan dengan masdar? Yang dimasukkan dengan masdar, haraf tu bersama jumlah selepasnya boleh kita jadikan dalam bentuk masdar. Contoh tersebut, jitu kai ata'allama, ataupun safartu kai ata'allama. Boleh kita kata safartu litta'allum, atau jitu kai ata'allama, maksudnya jitu litta'allum. Maksudnya jumlah kai bersama jumlah selepasnya boleh kita takdirkan dengan bentuk isim. Safartu litta'allum. Kai ata'allam tu seperti safartu litta'allum. Itu dimasukkan dengan haraf masdar. Macam tu juga an tadi. An tadi boleh kita takwil dengan masdar. Yang kedua, wa nasbin, apa-apa fi'il mudhari' selepas kai, dia akan nasabkan fi'il tersebut. Boleh? Haraf masdar tadi jelas. Kalau tak jelas pun ambil sifir cukup. An dan kai bersama jumlah selepasnya boleh kita takwil pada masdar. Jangan pening-pening fikir mahal tempat masdar ke i'rab jadi apa, kita bincang lain. Seperti mana izan beramal dengan syarat, kai juga beramal dengan syarat. An dan lan tak ada syarat, kai dan izan ada syarat. Apa nak amal untuk kai beramal secara diri sendiri? Sekarang kita bincang nasibun binafsi. Maksudnya amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' dengan diri dia, yang boleh kita sebut mansubun bi an, mansubun bi lan, mansubun bi izan, mansubun bi kai. Bila masa kita boleh sebut mansubun bi kai, ada syarat. Mesti didahului dengan lam at-ta'lil. Mesti kai tersebut didahului dengan lam ta'lil, sama ada secara zahir ataupun secara takdir. Mesti ada likai. Jitu likai ata'allama, safartu likai ata'allama, safartu likai ata'allama. Sama ada lam tu sebut kita nampak secara jelas ataupun dalam takdir mutakallim. Maksudnya mutakallim kata dalam hati aku ada lam ta'lil. Syarat. Kalau sini macam mana sekalipun antum jumpa kai, fi'il mudhari' selepas tu mesti mansub. Cuma kita nak bandingkan bila mana kai itu sendiri yang menasabkan fi'il tu. Sifirnya ni, antum jumpa je kai, lepas tu fi'il mudhari' tu mesti mansub.
Tak macam izan tadi. Izan kalau tak cukup syarat, fi'il mudhari' selepasnya marfu'. Izan tasduqu. Kai, macam mana sekalipun kai, selepas tu fi'il mudhari' akan mansub. Yang kita nak bincang, bila masa kai itu yang jadi amil nasab, bila masa bukan kai itu amil nasab. Bila masa kita boleh sebut kai itu mansubun bi kai, bila masa kita tak boleh sebut mansubun bi kai. Yang kai boleh menjadi amil nasab dengan diri dia kalau didahului oleh lam secara zahir ataupun secara takdir. Baru kita boleh sebut ata'allama mansubun bi kai. Andailah lam tu tak ada secara zahir dan tak ada secara takdir pun dalam hati mutakallim, ketika tu yang menasabkan fi'il mudhari' adalah al-mudmarah, bukan kai. Al-mudmarah, bukan kai. Al-mudmarah akan ada dalam bab far'i nanti. Nampak? Sekali lagi, antum jumpa je kai, fi'il mudhari' selepasnya memang akan mansub. Cuma perbincangan kita, bila masa kai itu yang menasabkan dengan diri dia, dengan syarat ada lam sebelum dia secara zahir ataupun secara takdir. Anda dah bincang sebab apa? Sebab kai yang menasabkan fi'il mudhari' peranannya adalah harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdarin wa nasbin. Dalam masa yang sama, kai ni dalam tajuk yang lain kita ada kai ta'lil, kai ta'liliyah, kai yang membawa maksud supaya, kerana. Jadi oleh kerana kai ni ada dua, ada kai masdariyah, ada kai ta'liliyah. Plus tu, untuk mentakyinkan dia tu bukan kai ta'liliyah dengan adanya huruf lain. Huruf apa? Yang juga peranan dia erti dia supaya huruf lam. Okey? Jadi lam ni erti dia supaya, sebab lam ni lam ta'lil. Dalam bahasa Arab, dia tak akan sia-sia, dia tak akan himpun dua perkara dengan satu maksud. Bila dah ada lam, dan lam tu dia ta'lil, confirm, kai tu kai masdariyah, bukan kai ta'liliyah. Dan ketika tu kai nasibun binafsihi. Kai tu nasibun binafsihi. Kalau lam tu ada secara muqaddar pun, tetap lam tu lam ta'lil dan kai tu kai masdariyah dan dia nasibun binafsiha. Nasibun binafsiha. Amin. Andai memang tak ada lam tu tak ada secara zahir, tak ada secara muqaddar, ketika tu kai itu ihtimal berat kepada kai ta'liliyah tak menasabkan fi'il mudhari'. Sebab di peranan dia macam huruf jar. Jadi ketika tu yang menasabkan fi'il mudhari' adalah an yang tersembunyi selepas kai. Okey. Kalau pening, confirm pening kan? Set kai ni dia nasibun binafsiha bila ada lam. Cukup, tutup. Maksudnya bila kita nak sebut mansubun bi kai, apabila kai tadi didahului oleh lam. Anda cuba panjangkan, takut ada yang boleh tangkap secara detail. Yang tak boleh tangkap secara detail, maksudnya dia peringkat permulaan, an beramal tanpa sebab, lan beramal tanpa sebab, tanpa syarat, an beramal tanpa syarat, lan beramal tanpa syarat, izan beramal dengan 3 syarat, kai menjadi amil dengan dirinya sendiri kalau didahului oleh lamut ta'lil. Titik setakat tu. Kalau tak dapat nak tangkap secara panjang. Yang tadi anda cuma bagi ilah. Kenapa perlu ada lam? Supaya tertakyin kai tersebut bukan lagi kai ta'lil tapi kai masdariyah. Boleh? Okey. Jadi amil nasab yang sebenar hanyalah 4. An, lan, izan dan kai. Dengan kata lain kita panggil dia sebagai an-nawasibul asliyah, nasibun binafsiha atau nasibun binafsihi. Boleh? Ada soalan setakat tu? Itu masih dalam daerah ulangan sebab nawasib ni kita dah sentuh minggu lepas. Cuma ada yang tak faham ataupun ada yang perlu ulang. Ya saya. Ulang. Sekali lagi untuk kain. An jelas kan? An tak ada masalah. Lan tak ada masalah. Izan pun syarat dia senang. Duduk awal ayat, fi'il mudhari' lepas mustaqbal. Yang ketiga, jangan asingkan di antara izan dengan fi'il mudhari'. Tak cukup syarat, terus fi'il mudhari' tadi marfu', bukan lagi mansub. Yang timbul isu panjang sikit dekat kai. Kai, okay, sekarang ni kita dalam tajuk nasibun binafsi, yang menjadi amil nasab dengan diri dia. Macam mana kai ni nak jadi amil nasab dengan diri dia sendiri? Perlu ada satu syarat, mesti didahului oleh lam ta'lil. Sama ada kita sebut safartu li kai ata'allama.
Ataupun safartu kai atau alama, tapi lam tu ada dalam hati mutakallim secara takdir. Tapi dia akan mansub dan kita akan sebut ata'allama mansubun bikai. Mansubun bikai. Okay, itu satu poin. Maksudnya untuk kita nak sebut mansubun bikai, kai tadi mesti didahului oleh lam muta'allim, sama ada secara jelas ataupun tersembunyi. Okay, yang kedua, adakah bermaksud bila tak ada lam, fi'il mudhari' tu marfu'? Tak. Tak sama macam izan tadi. Izan tak cukup syarat, terus fi'il mudhari' tadi marfu'. Tak. Antum jumpa kai, lepas tu fi'il mudhari' tu mesti mansub. Yang kita nak asingkan, yang kita nak bezakan, bila masa kita boleh sebut mansubun bikai, bila masa kita tak boleh sebut mansubun bikai. Kalau ada lam secara zahir ataupun secara tersembunyi, kita boleh sebut mansubun bikai. Kalau lam tu tak wujud, secara tersembunyi tak wujud, secara zahir tak wujud, kita akan sebut mansubun bi'an mudmarah. Bi'an mudmarah bukan lagi dengan kai. Okay, sebab apa? Sekali lagi, kai ada dua. Ada kai masdariyah, ada kai ta'liliyah. Kai ta'liliyah yang maksudnya supaya, kerana. Sama macam la muta'lil. Dalam bahasa Arab, kalau berhimpun dua amil, dua-dua tu takkan membawa maksud satu, takkan membawa maksud yang sama. Bila ada dalam satu jumlah tu jumpa li dan kai, li dan kai, lam kita confirm lah, lam yang peranan la muta'lil. Jadi confirm kai yang ada dua ihtimal tadi, kai yang ada ihtimal ta'liliyah dan masdariyah, terus menjadi kai masdariyah sebab dah ada lam. Arab takkan ulang dua maksud yang artinya sia-sia. Maksudnya bila kai di sini tertakyin kai masdariyah beramal menasabkan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' selepas ni kita boleh sebut fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Sama ada lam tadi berada secara jelas ataupun ada secara takdir, dua-dua boleh. Yang tak boleh, kita tanya dia ada lam tak? Dia kata tak. Secara takdir pun tak ada, secara zahir pun tak ada. Ketika tu, kai ada dua ihtimal, 50-50. Tapi jumlah tersebut berhajat kepada ta'lim. Tapi lam tak ada. Jadi kai di situ, kai ta'liliyah. Kai ta'liliyah tidak menasabkan fi'il mudhari'. Kai ta'liliyah ni peranan dia macam lam. Jadi siapa yang menasab fi'il mudhari'? Ada an yang tersembunyi selepas kai tadi. Iaitu yang boleh tangkap secara panjang dah sebut tadi. Yang tak boleh tangkap secara panjang, terus set kai yang menjadi amil nasab dengan diri dia mesti didahului oleh lamut ta'lil. Boleh? Ada soalan? Setakat tu? Ya, sekali. Kita bincang dalam Fariyah ni. Ada, kita taksirkan mudmarah dengan wujuban dengan jawazan. Tapi kat situ dia takkan dia tak ada secara jelas. Dia akan jadi jawab, duduk dalam dairah wujud juga. Ada untuk nasibun binafsi. Ada? Kita masuk dekat an-nawasibul far'iyah. Boleh? Okey. Amil nasab yang hakikat, asliyah cuma ada 4. Yang kedua kita ada amil nasab far'iyah. Kenapa dinamakan far'iyah? Secara jelas, secara zahir kita melihat pada ayat, kita nampak dia tu amil, pada hakikatnya dia bukan amil. Far'iyah ni kita boleh bahagikan kepada dua. Ana lebih yang mengikut taksim dalam Syekh Muhyiddin. Walaupun ada banyak taksim boleh kita pilih, kita ambil taksim ini. Okay. Yang pertama asliyah, yang kedua far'iyah. Kenapa sebut far'iyah? Pada hakikatnya dia bukan amil nasab, tetapi ada amil nasab yang tersembunyi. Taksim yang kepada dua. Yang pertama, siapakah amil nasab yang sebenar? Amil nasab sebenar dia adalah an mudmarah. Dan mudmarah tersebut jawazan. Dalam nawasib far'iyah yang pertama,
Zahir nampak dia tu amil nasab, padahal amil nasab sebenar adalah an mudmarah jawazan. Apakah amil tersebut? La muta'lil. Kata wan nawasibu asyaratun wa hiya an walan wa izan wa kai wala mukai. La mukai. Kenapa sebut la mukai? Kai itu ada peranan ta'lil, yang dimasukkan adalah la muta'lil. Okey, mana-mana antum jumpa lam, selepas lam tu ada fi'il mudhari'. Contoh, sebut safartu li ata'allama. Yang sama, safartu li ata'allama. Bila nampak dia fi'il mudhari' mansub selain daripada an, lan, izan dan kai, ingat, amil tersebut bukan amil hakikat, tapi amil tersebut adalah nawasib fariyah. Siapakah nasib yang sebenar? Adalah an mudmarah jawazan. Jadi macam mana nak i'rab ta'allama? Fi'lun mudhari'un macam mana? Mansubun bi an mudmaratan jawazan. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan. Itu tafsir yang pertama untuk fariyah. Antum jampak aja lam yang berarti ta'lil. Fi'il mudhari' selepasnya bukan nasab dengan lam tersebut, tapi nasab dengan an yang tersembunyi. Apa yang dimasukkan dengan jawazan? Kalau antum nak keluarkan an tu secara jelas pun boleh, nak sembunyi pun boleh. Maksudnya boleh sebut safartu li ata'allama, boleh sebut li an ata'allama. Boleh sebut safartu li ata'allama, boleh sebut safartu li an ata'allama. Maksudnya hukum sembunyikan an tersebut adalah harus. Jadi nak zahirkan boleh, nak mudmarkan boleh. Itu yang dimaksudkan dengan an umul bab li annaha ta'malu zahiratan wa mudmaratan. An kekuatan dia boleh beramal secara zahir, boleh beramal secara sembunyi. Secara sembunyi itu taksim dari dua. Kadang-kadang sembunyi itu hukum dia harus, kadang-kadang sembunyi itu hukum dia wujub. Pada lam ta'lil, hukum sembunyi tersebut adalah harus. Maksudnya, kita boleh sebut safartu li ata'allama, boleh sebut safartu li an ata'allama. Tapi i'rab fi'il mudhari' tersebut macam mana? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan. Tadi kita bagi contoh untuk empat tadi. An, lan, izan, dan kai. Sebab apa? Nampak je fi'il mudhari' lepas an, lan, izan, kai yang mencukupi syarat. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an, mansubun bi lan, mansubun bi kai, mansubun bizan. Dalam fariyah yang kita nak tekan, sebab dia bukan amil pada hakikat. Boleh? Itu bahagian yang pertama, an mudmarah jawazan. Maksudnya antum nak sembunyi an tu boleh, nak zahirkan an tu pun boleh. Bahagian yang kedua, an mudmarah wujuban. Maksudnya kita ada 10 hamil dalam jurumnya. An, lan, izan, kai. Seterusnya la, mukai ataupun la muta'lil. Berbaki berapa? Ada 5 lagi. Maksudnya 5 yang berbaki, zahirnya nampak dialah amil nasab, tapi sebenarnya amil nasabnya adalah al-mudmarah secara wujud. Apa dia? La mujuhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. Wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. 5 yang terakhir, lamul juhud. Kita ada hatta, al jawabu bil fa, al jawabu bil waw. Terakhir sekali kita ada aw. Lamul juhud, hatta, al-jawabu bil fa'i, al-jawabu bil wawi dan aw. Kelima-lima yang akhir ni, dia tidak menasabkan fi'il mudhari' dengan inti dia, tetapi yang menasabkan fi'il mudhari' tersebut adalah an-mudmarah, yang mana an-mudmarah tadi hukum dia wajib dan tak boleh nak jelaskan an tersebut. Berbeza dengan an yang berada pada lam ta'lil. Okey.
masuk satu persatu daripada yang 5. Macam mana kita nak bezakan lam juhud dengan lam ta'lil? Lam juhud dia punya sifat mesti didahului oleh makana ataupun lam yakun. Lam yang didahului oleh perkataan makana dan lam yakun. Lam yakun allazina kafaru makana Allahu liyu'azibahu. Lam yang berada selepas makana ataupun lam yang berada selepas lam yakun. Lam tu kita namakan sebagai lamul juhud. Fi'il mudhari' selepas ni mansub, tapi bukan dengan dia, tetapi dengan al mudmarah yang tersembunyi, dan hukum sembunyi tersebut adalah wajib, bukan harus. Jadi maka Allahu liyu'azibahum, lam tu lamul juhud, yu'aziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban. Boleh? Hatta ni kita panggil harfun tufidul ghayah. Haraf nak menunjukkan maksud sehingga. Hakikat hatta ni maksud dia macam huruf jar. Hatta tu. Jadi hatta bukan menasabkan fi'il mudhari' dengan diri dia, tetapi juga dengan an mudmarah secara wujuban selepas hatta. Apa contoh boleh rujuk dalam syarah perbahasannya. Seterusnya kita ada al-jawabu bil fa'i dengan al-jawabu bil waw. Kenapa digunakan istilah al-jawab? Sebab fi'il mudhari' yang mansub selepas fa dan waw mestilah bersyarat menjadi jawapan kepada jumlah nafi ataupun jumlah tolak. Kenapa dia disebut al-jawabu bil fa dengan al-jawabu bil waw? Sebab dia nak nasab fi'il mudhari' yang boleh mansub selepas fa dan selepas waw. Fa ni kita panggil sebagai fa sababiyah, waw ni kita sebut waw ma'iyah. Mesti bersyarat sebelum dia, jumlah sebelum tu mesti nafi ataupun talak. Nafi ataupun talak. Nafi ni maksudnya jumlah yang bererti tidak lah. Maksudnya sebelum fa tu ada satu jumlah yang didahului oleh la ataupun ma ataupun sebagainya. Ataupun talak. Bila sebut talak ni merangkumi banyak benda. Talak ni masuk dalam talak amar, masuk dalam talak nahi, masuk dalam talak juga tamanni, taraji. Ada 7 perkara. Tapi asalkan fa awal tadi, syarat dia mesti berada pada jawapan nafi dan talak. Contohlah kita bagi satu je. Tak payah ambil semua. Kita ambil fi'il mudhari'. Contoh kita nak bagi contoh bila masa fi'il mudhari' tu. Kita ambil zakir. Fatan jaha. Zakir fatan jaha. Zakir fi'il apa? Fi'il amar. Muzakarah lah. Maka dengan sebab muzakarah, sebab tu fa ni panggil fa sababiyah. Dengan sebab muzakarah tadilah kamu akan berdaya. Zakir fatan jaha. Ataupun la taksal fatan jaha. Itu kalau contoh nahi. Zakir maksudnya fa ni. Kenapa disebut al-jawabu bil fa? Sebab syarat dia nak beramal mesti duduk pada jawapan tolak. Tolak tu merangkumilah amar, nahi dan sebagainya. Kita ambil contoh satu. Kita ambil contoh amar. Zakir fatan jaha. Muzakarah lah. Maka dengan sebab muzakarah tadi kamu akan berjaya. Macam mana nak i'rab tanjaha? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. So 5 yang akhir semua kita akan sebut bi an mudmarah wujuban. Apa syarat dia? Mesti didahului ataupun menjadi jawapan kepada jumlah nafi ataupun jumlah talab. Boleh tukar senangnya. Zakir wa tanjaha. Yang kita masukkan dengan waw ni adalah waw ma'iyah. Muzakarah lah. Bersama dengan muzakarah tersebut kamu akan berjaya. Waw ni arti dia bersama. Kalau fa arti dia sebab. Tapi jumlah tu fa sababiyah dengan waw ma'iyah ni kita boleh buat contoh yang sama. Cuma perbezaan dari segi maksud lah. Yang pertama kita sebut muzakarah lah. Dengan sebab muzakarah tadi kamu akan berjaya. Muzakarah lah. Bersama dengan muzakarah tadi kamu akan berjaya. Tapi ketika didahului oleh jumlah nafi ataupun jumlah talak, ketika tu barulah amil tu beramal. Tapi bukan dia yang beramal dengan diri dia, tetapi ada al-mudmarah yang tersembunyi. Boleh? Kita tak ambil ni. Kita tak ambil detail, tapi macam detail kan. Tak apa. Yang terakhir kita ada out. Kalau kita masuk jawazin, kita ada out.
Okey, au mana yang selepas dia tu fi'il mudhari' tersebut akan masuk? Au yang bererti ila ataupun ila. Au tadi, au yang terakhir. Sebenarnya kalau ikut matan, seolah-olah Ibn Ajurru pun tak nak bincang secara ni. Maksudnya, cukuplah hafal 10 amil. Nampak 10 amil, lepas tu fi'il mudhari' tu masuk. Tapi kita ambil jalan tengah sebab lepas ni boleh kita baca dah syarah. Okey, bila au yang mana fi'il mudhari' lepas ni masuk, tapi masuk tu bukan dengan diri dia, dengan al-mudhari' wujuban. Apabila au tadi dengan masuk illa ataupun ila, dengan syarat au tadi mesti bermasuk illa ataupun ila, melainkan ataupun sehingga. Contoh ada dalam tufasannya, dia bagi contoh. La'aqtulannahu au yuslima. Betul lah, la'aqtulannahu au yuslima. Ada juga ayat dia. Kita tengok sampai buka tufasannya. La'aqtulannal kafira au yuslima. La'aqtulannal kafira au yuslima. Tak ada tu dia. La'aqtulannal kafira au yuslima. Maksudnya aku akan memerangi orang kafir. Takkan kita nak jemaah atau au yuslima, kecuali kalau dia masuk Islam. Jadi au di situ arti dia illa. Macam mana nak kenal la'aqtulannal kafira? Au tadi dengan maksud illa ataupun ila, dia bagi dhabit dalam syarah Tufasaniyah. Kalau benda tu boleh berlaku secara sekali lalu, daf'atan wahidah, ketika tu maksud dia illa. Kalau perlu kepada sikit demi sedikit, ketika tu au tu berarti ila. Tapi ambil contoh tadi lah, la'aqtulannal kafira au yuslima. Aku akan perangi orang kafir tersebut kecuali kalau dia masuk Islam. Au di situ berarti ila. Jadi macam mana kita nak i'rab yuslima? Yuslima tadi fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban. Cukup syarat sebab au di situ berarti illa. Au yang berarti ila bagi syair. Ta'astasqiban as-sa'ba au yudrikal muna. Au yudrikal muna. Aku akan anggap semua benda susah tu senang sehinggalah. Maksudnya ila tu dia erti dia sebagai sehingga. Tak apalah, contoh tu tuan ambil. Tapi au yang nak fi'il mudhari' selepas ni nasab mesti bererti illa ataupun ila. Boleh? Itu dalam nawasib. Nak kata detail sangat tak, nak kata pendek sangat tak lah. Nak ambil jalan tengah. Okay, ada soalan untuk nawasib. Sebab nawasib kita dah bincang juga minggu lepas. Bukan kali pertama, untuk kali yang kedua lah. Cuma taksim tu agak berbeza sikit. Okay, ada soalan untuk sama ada an-nawasibul asliyah ataupun an-nawasibul far'iyah. Cuma minggu lepas saya nak bagi satu fikrah. An-nawasibul far'iyah, hakikatnya sebenarnya dia bukan nawasib, tapi dia ada peranan yang lain. Kemungkinan dia tu huruf jar, kemungkinan dia tu macam huruf ataf. Contoh fa. Kalau ketika nak mengaji dengan Syekh Ibrahim Ali, ditaksimkan al-far'iyah. Sekarang ni anda taksimkan al-far'iyah pada an-mudmarah jawazan dengan an-mudmarah wujuban. Ada yang taksimkan al-far'iyah untuk peringkat mubtadi. Dia taksimkan pada far'iyah ni pada huruful atfi dengan huruful jar. Maksudnya hakikatnya dia tu huruf ataf. Yang kedua hakikatnya itu huruf jar. Apa dia huruf ataf? Fa, waw dan au. Apa dia huruf jar? Lam ta'lil, lam juhud dan hatta. Peranan asal dia adalah huruf jar ataupun peranan asal yang fa, waw dan au adalah huruf ataf. Jadi oleh kerana peranan dia bukan amil nasab, jadi ada amil nasab yang tersembunyi selepas ni. Dan hukum tersembunyi tersebut kadang-kadang jawaz, kadang-kadang wujub. Tapi tak nak sebut jadi dia ikut jadi panjang. Kita kena syarah pula ta'wil masdar dan sebagainya. Terus taksimkan far'iyah ni kepada wujuban dan jawazan lagi senang. Jawazan ada 1, wujuban ada 5. Okey, ada soalan sekarang? Ya. Yang keadaan selepas dia kebiasaan akan datang maksud istiqbal ataupun mesti datang. Untuk maksud dalam kait dia disebut istiqbal dalam tufah. Kita tengok dekat an. Dia sebut harfu masdari wa nasbin wa istiqbal. Dia istiqbal. Bila sebut itu nama dia, jadi memang peranan dia andalan selepasnya fi'il tu mustaqbal. Ada sebelum
masuk jawazim. Ya. Aku masih ikai dan aku masih bilang dari master dia. Dari segi maksud, macam mana masuk kanan dia tak ada apa-apa. Cuma dia haraf yang memberi peranan untuk menghasilkan dia bersama jumlah selepasnya untuk terhasil masuk masdar. Jadi dengan haraf tersebut bersama jumlah selepasnya untuk hasilkan masuk masdar. Haraf tu masuk, jumlah selepasnya untuk hasilkan masuk masdar dalam ayat itu. Macam kai masdar peranannya sama macam. Tapi kalau kai itu tak ada, huruf masuk dia sebiji macam lam tak ada. Lam juhud dengan lam tak ada sama, cuma lam juhud dia punya point kita nak bezakan, dia kena start dengan makana. Itu perbezaan dia. Ada, kena wasip, tak ada? Tadi kita masuk jawazim. Ada yang nak? Okey, padam. Boleh? Dah 3 minggu dekat Babul Afan. Ini soal jawazim. Al-jawazim macam tadi an-nawasib jamak kepada an-nasib, al-jawazim jamak kepada al-jazim. Al-tu al-mawsul yang maksudnya adalah alladhi yazim fi'lan mudhari'. Ini keadaan yang ketiga lah. Fi'il mudhari' ada 3 keadaan, marfu', mansub dan mansub. Bila masa fi'il mudhari' mansub, iza dakhala alaihi jazimun. Iza dakhala alaihi jazimun. Di dalam matan sebut wal jawazimu tamaniyata asyar. Amil jazam yang menjazamkan fi'il mudhari' ni ada 18. Taksim dia tak sama macam nawasib. Di nawasib tadi sebenarnya hakikatnya memang 4. 6 yang timbul selepas 4 tu hakikatnya adalah an. Sebab ke-6 yang nombor 5 sampai nombor 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lam ta'lil, lam juhud, hatta al-jawabu bil fa, al-jawabu bil waw dan au. Ke-6 tu amil sebenar adalah an. Jadi sebenarnya 4 je lah, an, lam, izan dan kai. Cuma kalau masuk dalam kitab mutawassit dia akan pecahkan an tu kepada zahiratan wa mudmaratan. Dan mudmaratan tu akan timbullah lam ta'lil, lam juhud dan sebagainya. Dalam jawazim disebut 18 dan ke-18 memang adalah amil jazam. Tak ada asliyah, tak ada far'iyah. Kesemuanya adalah amil jazam secara hakikatan. Apa taksim yang berlaku dalam jawazim? Taksim yang berlaku dalam jawazim cuma 2. Ma yajzimu fi'lan wahidan dan ma yajzimu fi'lain. Amil jazam cuma taksim dia detail haraf pun tak sesuka macam nawasib tadi. Simple. Jawazim sama ada amil jazam tersebut menjazamkan satu fi'il mudhari' sahaja ataupun amil tadi boleh menjazamkan 2 fi'il. Kita ada 18 amil. Okey, sebelum kita sebut macam mana sifil kita nak tahu amil itu menjazamkan 1 ataupun menjazamkan 2. Tengok kepada maksud. Kalau amil tadi tidak mengandungi apa-apa maksud syarat, tidak mengandungi apa-apa maksud syarat, ketika tu dia hanya menafi satu fi'il saja, menjazam satu fi'il. Itu lam, tidak.
Tidak ada mengandungi maksud syarat. Tak ada kan? Jadi mana-mana amil yang tidak mengandungi maksud syarat, maksudnya bukan jika. Jika ni ada syarat. Ke mana sahaja ada erti syarat, kan? Aina, ke mana? So apa-apa yang mengandungi maksud syarat, dia akan menjazamkan dua fi'il mudhari'. Mana-mana yang tidak mengandungi maksud syarat, dia hanya akan menjazamkan satu fi'il sahaja. Kenapa dia menjazamkan dua fi'il bila mengandungi maksud syarat? Sebab fi'il pertama adalah fi'il syarat dan fi'il kedua adalah fi'il jawab. Sebab dia mengandungi maksud syarat, jumlah syarat berhajat kepada jumlah jawab. Jadi kalau kedua-duanya fi'il mudhari' tersebut kedua-duanya mansub. Termasuk yang pertama, ma yajzimu fi'lan wahidan. Amil-amil yang hanya menjazamkan satu fi'il. Ada berapa? Ada 6. Ada 6 amil. Yang mana 6 amil ni tak mengandungi maksud syarat. Oleh kerana tak mengandungi maksud syarat, ketika itu amil ni hanya menjazamkan fi'il mudhari' selepasnya sahaja. Apa? Kita ada lam, alam, lam, lamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri, wa du'a, wa la fil nahyi wa du'a. Lam, wa lamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amri wa du'a, wa la fil nahyi wa du'a. Yang ke-8 dan jumlah sebut 6 kan. Sebab melihat kepada la tu hakikatnya satu. Al-jawaz. Okey. Kita ada lam, satu, lamma, dua, alam, alamma, lamul amri wa du'a tu sebagai satu, la fil nahyi wa du'a. Jadi nama lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'a, la fil nahyi wa du'a. Yang pertama kita ada lam. Sebenarnya 4 ni sama je. Lam, lamma, alam, alamma. Dari segi hakikat, huruf apa? Kita bagi harfu apa? Nafyin wa jazmin wa qalbin. Kerana lam, lamma, alam dan alamma, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Beza apa? Lam beza dengan alam, alam ni tambah hamzah. Beza lamma dengan alam apa nak? Lamma tu tambah hamzah, tapi maksudnya sama. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Adalah hamzah tu peranan nak bagi tahqiq lagi ayat tersebut. Okey, apa yang dimaksudkan dengan haraf nafi? Jelas, maksudnya mana-mana fi'il mudhari' selepasnya berarti nafi lah. Negatif, maksudnya tidak. Dia dimaksudkan dengan haraf nafi. Yang kedua, kenapa dinamakan haraf jazam? Sebab dia menjazamkan fi'il mudhari' selepasnya. Nafi jelas sebab fi'il selepasnya jumlah nafi. Jazam pun jelas sebab fi'il mudhari' selepasnya majzum. Yang terakhir qalbin, yang kemungkinan yang tak faham kat qalbin je lah. Mungkin ada yang belum. Apa yang dimaksudkan dengan harfu qalbin? Apa maksud fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ni sama ada dua kan? Apa dia? Sedang ataupun akan kan? Bila masuk lam, masuk lamma, masuk alam, masuk alamma, dia mengubah fi'il mudhari' yang asalnya bererti sedang ataupun akan kepada madhi. Maksudnya qalbil mudhari' minal mustaqbal ilal mudhi. Dia mengubah maksud fi'il mudhari' yang asalnya maksud dia akan datang menjadi madhi. Bila kita sebut lam akul, aku tak makan. Bila sebut lam akul, apa yang dimaksudkan? Dia tak makan pada contohnya sebelum tu lah. Dia bukan maksud lam akul ni aku takkan makan. Akul yang asalnya akulu, aku sedang makan ataupun akan makan. Bila masuk lam, lam tadi mengubah maksud fi'il mudhari' daripada hal ataupun istiqbal kepada maksud madhi. Sebab dia dimaksudkan harfu qalbin, menukar hakikat fi'il mudhari' yang akan datang kepada fi'il madhi. Boleh?
Dia sebalik dengan in. Contoh fi'il madhi boleh jadi masuk mustaqbal kalau masuk in. Itulah peranan dia. Boleh tukar. Tak payah sebut. Tapi kat sini sebut lam. Bila masuk lam, akhir fi'il mudhari' dalam masuk madhi. Nama pun mudhari'. Tak kiralah sedang ataupun akan, bila masuk je lam, confirm fi'il tadi bererti telah lepas. Lam ahdur, lam ashraf, lam akul. Boleh? Itu peranan lam, lamma, alam dan alamma. Ada perbezaan dari segi maksud, tapi kita tak nak detailkan apa beza lam dengan lamma. Ada perbezaan dia, tapi tak bincang kat sini. Seterusnya kita ada lamul amri dengan lamul du'a. Lam lah, maksudnya lam, huruf lam sahaja. Biasanya ni la fil nahyi dengan lamul amri wa du'a. Lamul amri wa du'a wala fil nahyi wa du'a. Anda keluar sikit. Ini daripada kaedah imla. Daripada matanya antum faham tu. Disebut lamul amri wa du'a wala fil nahyi wa du'a. Kat sini ada satu kaedah imla. Timbul daripada sini. Apa dia kaedah dia? Apa-apa yang antum nak sebut, dia tu satu huruf. Kalau dia tu satu huruf, kita perlu eja. Contoh kita nak kata huruf ja, kita nak sebut huruf ja ada kaf, ada lam kan. Kita tak boleh sebut, kita tak boleh tulis kaf, lam, tak boleh. Tapi kita nak sebut al-kafu, al-lamu. Itu dari segi kaedah imla. Kalau benda tu satu huruf, macam mana kita nak tulis? Kita perlu sempurnakan, perlu eja. Al-kafu, al-lam. Sebab yang dimasukkan dengan amil jazam sini. Contoh ayat Quran dia liyaqdi alaina rabbu. Huruf lam yang jadi amil jazam. Dia satu huruf. Ketika nak tulis, kita tulis mana? Lamul amri. Kena sebut lamul amri. Boleh? Tapi kalau benda tu dua huruf ke atas, tak perlu eja. Kalau benda tu dua huruf ke atas, just sebut la. La ada huruf dua kan. Terus sebut la, lam, lan. Terus tak perlu sebut al-lam wal nun. Sebut al-lam wal mim. Sebab dia dua huruf ke atas. Jadi kalau mengikut kaedah imla tu, dipertikailah siapa yang menulis dukhulul alif wal lam. Sebab alif lam ada berapa huruf? Contohnya sebab apa? Dukhulu an. Tak perlu sebut dukhulul alif wal lam dari segi penulisan. Ini saya kongsi lah cara ada keluar tajuk kan. Ada satu benda anda dapat daripada Dr. Ahmad Basuni, Profesor dekat Darul dulu. Ahmad Daqi. Maksudnya dia terlalu jaga penulisan. Maksudnya kaedah tu ditatbik. Kita ada dhamir kan? Dhamir yang bererti dhamir ghaib, yang artinya seorang lelaki dengannya seorang perempuan. Apa beza dia? Yang seorang lelaki macam mana? Ha macam ni kan? Tak kira alaihi ke alaihi lah. Kalau perempuan, ha kan? Jadi muzakkar satu huruf ke dua huruf? Satu. Muannas berdasarkan di sini, nak kata daki tak daki dia tadi, macam mana nak tulis? Dia tulis kat sini ha u al-ghaib. Macam ni nak sebut je ni, ha al-ghaibah, tanpa ada hamzah. Sebab apa? Ini pertuturan, ini ejaan. Ha'ul ghaib, hal ghaibah. Itu dari segi kaedah imla'iyah. Satu huruf perlu eja, dua huruf ke atas terus tulis. Kenapa di sini ha? Sebab ha tadi dia berdua huruf. Terus ha al-ghaibah. Sebab di sini satu huruf dieja sebagai ha'u al-ghaib. Sebab benda yang satu huruf perlu dieja. Kita keluar tajuk, kita padam ya. Kita masuk balik. Sebab kita melihat pada zahir mata saja lah. Sebab lamul amri wa du'a wala fin nahyi wa du'a. Sebab apa disebut lamul amri? Sebab yang dimasukkan adalah huruf lam sedikit tu. Huruf lam perlu dieja sebut lamul amri wa du'a. Hakikatnya nampak dua tapi sebenarnya satu. Apakah yang membezakan lamul amri wa du'a? Al-amri ni kalau lam tu perintah daripada atas,
kepada bawah. Apa yang maksudkan lam untuk doa? Contoh kalau kita yang gunakan lam tu untuk atas, maksudnya kita gunakan doa kepada Allah Ta'ala, tapi peranannya sama, tetap lam. Cuma kita bezakan dari segi maksud untuk adab lah, ta'aduban mak Allah. Kalau contoh lamul liyaqdi alaina dalam ni bagi contoh bang, ikut kan? Aliyakul khairan kau Yusuf apalah. Ini yang pertama atas tu hadis Nabi falyakul khairan. Maksudnya perintah daripada Nabi. Itu katakanlah perkara yang baik. Jadi perintah tu daripada atasan kepada bawahan. Jadi dia panggil lamun amri. Tapi liyaqdi alaina rabbuk, kita kepada Tuhan. Jadi kita panggil lamun doa. Perbezaan dari segi maksud, tapi dari segi amalan sama. Macam mana kita nak i'rab? Yaqul fi'lun mudhari'un majzumun. Nak suruh bilang tak boleh sebut tak. Wa alamatu jazmihi, apa namanya jazm dia? Sukun. As-sukun. Liyaqdi. I'rab. Bunyi sikit. Fi'lun mudhari'un majzumun. Bunyi sukun juga tu. Hasbu harfi al-illah. Asalnya yaqdi ada ya. Maksudnya yaqdi alaina rabbuk. Kalau nak i'rab panjang sikit, wal kasrah dalil alaiha. Tahulah. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasbu harfi al-illah. Tapi la tu dua-duanya hakikatnya sama, cuma untuk asingnya tu untuk adab kita nak bezakan lam yang daripada atasan kepada bawahan dengan lam daripada bawahan ke atasan. Sama dengan la fin nahyi wa du'a. La yang berarti jangan. Tapi jangan tu, kalau jangan tu daripada Allah atau daripada Nabi kepada umat, kita panggil an-nahi. Kalau la tu daripada kita kepada Allah Ta'ala, dia panggil la tu'akhizna. Itu kita panggil la fit du'a. Sama juga selepas la tu kita akan sebut fi'lun mudhari'un majzum. Banyaklah dalam Quran tentang la. Kalau la tu daripada Allah Ta'ala, kita panggil la fin nahi. Kalau la tu yang berbentuk doa, la tahmil, la tu'akhizna, semua tu kita panggil la fit doa. Dari segi amalannya sama, menjazamkan fi'il mudhari' selepas ni. Jadi di situ 6 lah. Sebab amar dengan doa tu iktibar satu, la fin nahi wa doa pun kita iktibar satu. Jadi ada 6. Takut tak jumpa cari jadi 18. Jadi ma yajzimu fi'lan wahidan kita ada 6. Lam, lamma, alam, alamna, lamul amri wa du'a, wala fin nahyi wa du'a. Boleh? Ada soalan untuk ma yajzimu fi'lan wahidan? Ya. Ha? I'rab lam amri yang tu lam amri kalau kita doa tak lam doa. Saya sebut la nahiyah. La ni sebut la nahiyah. Lam tu sebut disebut jazimah. Itu amil. Sebut jazimah. La jazimah. Kalau la tu sebut la nahiyah. Lam tu boleh sebut lamul amri. Lamul amri. Tak boleh sebut lam doa. Dalam i'rab tak apa. Cuma kita asingkan tu dari segi ta'addub dia lah. Adab. Tapi la Allah tu sebab dulu ni kita panggil la nahiyah, tak ada sebut la doa. Kalau sebut pun tak ada masalah lah. Okay, kita masuk ma yajzimu fi'lan. Tadi kita bagi sikit yang mengasingkan, yang membezakan di antara ma yajzimu fi'lan wahidan dan ma yajzimu fi'lan adalah
Kalau amil tadi tidak mengandungi masuk syarat, ketika itu dia hanya menjazamkan satu fi'il. Kalau mengandungi masuk syarat, dia akan menjazamkan dua fi'il. Kita ringkas je, kalau nak tengok contoh kita boleh rujuk dalam tuhfah saniyah. Okay, cuma dalam tuhfah saniyah, ma yalzimu fi'lan ni maksudnya dengan kata lain, dia semua adawat syarat. Semuanya adalah adawat syarat. Maksudnya dia mengandungi masuk syarat. Ada jumlah syarat dan ada jumlah jawab. Tapi dia nak taksimkan, mungkin nak bagi senang ingat. 6. Kita ada 18. Jadi tinggal berapa? Ada? 18 tolak 60. Berapa? 12. Jadi dia taksimkan kepada 4. Taksim ni bukan dari segi amalan, tapi dari segi hakikat. Okey. Kalau anda jumpa kana wa akhawatuha, kana wa akhawatuha ni semuanya contohnya. Anda tahu kana wa akhawatuha ni semuanya fi'il ke isim? Isim. Kana fi'il madhi is. Jadi kana wa akhawatuha semuanya fi'il. Inna wa akhawatuha, inna wa anna wa laita semuanya huruf. An dan izan kan tadi semuanya huruf. Jawazim, dalam bab jawazim jangan set dia tu apa, sebab dalam jawazim ada isim, ada huruf. Dalam jawazim kita ada isim, ada huruf. Maksudnya dia amil, tapi amil tu kadang-kadang dia tu isim, kadang-kadang dia huruf. Maksudnya dalam jawazim amil jazam ni, dalam kita bincang Ustaz, amil jazam ni huruf ke isim? Amil jazam ada huruf, ada isim. Jadi ditaksimkan ma yalzimu fi'lan ini kepada pada 4. Yang pertama ismun bittifaq. Nanti harfun bittifaq. Tak ada khilaf mengatakan dia itu adalah haraf. Yang kedua ismun bittifaq, yang paling banyak. Tak ada khilaf yang mengatakan dia itu adalah haraf, tapi dia adalah isim. Yang ketiga harfun 'ala al-asah. Yang keempat ismun 'ala al-asah. Apa yang dimaksudkan dengan yang ketiga, yang keempat? Berlaku khilaf di antara nuhah, adakah dia isim ataupun haraf. Tapi yang ketiga rajihnya dia haraf. Hujah-hujah tu ada dalam Qadrun Nadam. Yang keempat berlaku khilaf, adakah dia itu isim atau haraf. Rajihnya dia adalah isim. Pembahagian ni mungkin nak bagi senang ingat, nak letakkan sekaligus 12 takut nampak banyak. Yang pertama kita ada harfun bittifaq, tak berlaku khilaf. Yang pertama kita ada harfun bittifaq, ismun bittifaq, harfun 'ala al-asah, ismun 'ala al-asah. Kita ada 12 kan? Sini satu, sini satu, sini satu. Jadi isim ada berapa? 6, 7, 8, 9. Berapa ini? 9 ismun bittifaq. Yang pertama harfun bittifaq. Ini taksim ni semata-mata nak bagi kenal hakikat amil tersebut. Adakah dia isim ataupun harf. Apa dia? In. In takum aku. Kita ambil satu contohnya yang senang. Kalau kamu ini, aku pun berdiri. In takum aku. In tak berlaku khilaf dengan di sisi ulama maha mengatakan dia adalah haraf. Tak ada yang kata itu merupakan isim. Semua kata ini adalah haraf. Okay, contoh in, kita panggil in, kita sebut harfu syartin wa jazmin. Takum fi'lun mudhari' majzum. Kalau kata fi'lu syart majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Aqum fi'lu jawab majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Macam itu juga amil-amil yang lain. Dia akan menjazamkan fi'il syarat, dipanggil fi'il syarat. Dan jawab. Cuma kadang-kadang jawapan tu dalam bentuk jumlah. Tapi kalau dia fi'il mudhari' terus majzum lah. Itu harfun bittifaq. Yang kedua kita ada ismun bittifaq, ada banyak. Lam, lamma, wa alam, wa alamma, wa lamun amri, wa du'a, wa lakin nahi, wa du'a, wa in, wa ma, wa man, wa ay, wa mata,
aina, wa ayyana, wa anna, wa hayy, suna, wa kai, qama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma wa man wa ay wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma wa kaifa. Tidak berlaku khilaf. 9 amin ni adalah isim. Macam mana nak topik isim? Kita nak secara jelas bila tak boleh berlaku khilaf apa? Paling senang sekali kalaulah ayat tu tiba-tiba ada dhamir, dhamir tu kembali kepada dia. Bila dhamir tu boleh kembali kepada perkataan tersebut, confirm benda tu isim lah. Jadi tak ada isu. Jadi 9 ni tak ada khilaf. Dia tu isim antara tapi dia tu memang isim. Ma, wa man, wa ay. Contoh-contoh boleh rujuk dalam pasal. Jadi ada 9. Termasuk harfun ala asah. Berlaku khilaf. Dia tu isim ke arab. Khilaf tu panjang kalau nak tunggu dalam pertemuan. Apa dia ambil tersebut? Izma. Izma. Ada yang kata dia haraf, ada yang kata dia isim. Sahihnya dia adalah haraf. Yang mengatakan isim sebab dia kata asal izma ni iz. Tengok. Tak sebut lah. Harfun ala asal. Okey, selesai. Ada yang kata isim, ada yang kata haraf. Yang rajihnya dia adalah haraf. Okey, yang terakhir. Ada yang khilaf kata dia isim, ada yang kata dia haraf. Yang rajihnya adalah isim. Apa dia? Mahma. Ada yang kata isim, ada yang kata dhamir. Tapi puak yang menang sampai dia jadi asas sebab apa? Ada satu syair yang menyebabkan kembali dhamir kepada mahma tadi, menyebabkan mengatakan isim lebih kuat daripada haraf. Okay, boleh? Jadi pembahagian lazim fi'lan terbahagi pada 4, bukan dari segi amalan, tapi cuma nak bagi tahu hakikat amil tersebut adakah isim ataupun haraf. Yang pertama harfun bittifaqi, ismun bittifaq ada 9. Harfun alal asah ada 1, izma. Yang terakhir ismun alal asah ma. Ke-12 ni 12 ni dia menjazam 2 fi'il syarat dan fi'il jawab. Boleh rujuk contoh-contoh tu dalam syarah Syekh Muhyiddin. Syekh Muhyiddin syarah dia bagus apa? Contoh-contoh yang dia bagi tu berbentuk nasihat ke tak? Tersembunyi nasihat. Jadi boleh tengok contoh-contoh. Boleh, ada soalan? Saya kata untuk jawazim. Kalau kita nak tutup ni, kita nak masuk al-mawtu'an. Sebab dalam babul amal dah panjang. Kata ustaz ni tak memahami tadi ada 2 jam lah. Okay. Memahami tu dah stop. Okay, ada soalan? Ya saya. Izma dengan mahma. Izma dengan mahma. Maksudnya nak tafsirkan ke? Kalau tafsir yang termasuk dalam Qatrun Nada bab dia awal ya. Masih dalam bab awal tu ada perbincangan. Okey. Yang pertama in tak ada masalah. Semua ittifaq kata haraf. 9 yang berikutnya semua ittifaq kata isim. Di dalam izma berlaku khilaf antara nuhah. Ada yang kata isim, ada yang kata haraf. Masing-masing buat bagi hujah. Tapi hujah yang kuat menang kepada yang mengatakan izma tu adalah haraf. Okey. Apa hujah antara anda kongsikan dia? Antara hujah yang mengatakan isim. Sebab izma tu asalnya is. Is ni zaraf. Is sebelum masuk ma. Sekarang ni izma. Sebelum masuk ma dia is. Is ni maksud dia is zarfun kita panggil. Is ni zarfun. Zaraf ni bila sebut zaraf dia terus set zaraf ni isim. Zaraf tak ada haraf. Bila sebut zaraf dia zaraf ni isim. Jadi kata asal dia isim walaupun lepas tarkib dia tetap kekal dalam keadaan dia adalah isim. Tapi hujah gaduh-gaduh lah sekali kalau tengok hujah yang mengatakan haraf lebih kuat. Tapi kalau untuk rujuk dalam Qatrun Nada perbahasan tu detail lah. Tu izma. Macam tu juga mahma. Mahma ada yang kata isim, ada yang kata haraf. Yang dibawa bagi hujah, yang tu bagi hujah. Tapi hujah yang mengatakan isim tu lebih kuat sebab apa? Dia datangkan satu syair yang mana syair tersebut menyebabkan mahma tu ada mauqi' dalam i'rab. Ada mahal dalam i'rab dan ada dhamir yang kembali kepada mahma ta'tina bihi ayat Quran.
ada dhamir yang balik kepada mahma. Lepas tu ada satu syair yang menyebabkan mahma tu ada mauqi'. Bila ada mauqi', haraf takkan ada mauqi' dalam i'rab. Yang ada mauqi' sama ada isim ataupun jumlah. Jadi kuat hujah yang mengatakan isim. Sebab tu berlaku khilaf, jadi digunakan istilah harfun bittifaq, ismun bittifaq, harfun 'alal asah, ismun 'alal asah. Sebenarnya nak masukkan izma tu dalam bahagian isim, bahagian haraf pun tak apa. Mahma ni nak masukkan dalam 9 tu pun tak apa. Cuma nak bagi tahu benda yang berlaku khilaf dengan benda yang tak berlaku khilaf. Dua bahagian pertama tak berlaku khilaf, dua yang sudah tu berlaku khilaf. Tapi yang rajihnya sekian. Cuba yang masukkan. Ya, ada soalan? Ya. Jema apa maksud mahma? Mahma maksudnya sama lah. Ke bila mana, jika. Kalau secara jelas dia apa kan? Kalau semua mahma. Mahma tak tina. Bila mana boleh lah. Asalkan maksud yang mengandungi syarat. Jika pun tak apa. Maksud secara haraf tu kena rujuk yang sesuai. Bila mana boleh lah. Tengok ayat lah. Untuk tengok ayat mana yang sesuai. Ada soalan? Ada soalan untuk sampai setakat babul af'al. Sebab kita akan masuk, petang ni kita akan masuk al-marfu'at. Babu marfu'atil asma'. Ana ada sebut sebelum ni. Susunan kitab nahwu. Okey. Sebab al-Ajurumiyah dia dah dahulukan babul af'al. Okey. Bila kita sebut al-bina' wal i'rab, bila kita sebut al-i'rab, kita aqsamul kalimah kita ada 3, isim, fi'il dan haraf. Kita dah bagi kaedah harfun kulluhu mabni. Al-huruf kulluha mabniyah. Al-aslu fil asma' al-i'rab, al-aslu fil af'al al-bina'. Jadi dalam yang ada perbincangan i'rab, isim dan fi'il. Tapi melihat kepada susunan kitab Al-Jurumiyah sebelum masuk marfu'at, dia dah bincang babul af'al. Dia dah sebut fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Jadi bila sebut babul marfu'at, yang dimasukkan adalah isim-isim yang marfu'. Sebab fi'il dah bincang. Bukan dimasukkan marfu'at ni tak ada fi'il. Ada fi'il yang marfu', tapi sebab dah ada bab khas sebelum tu. Macam juga dalam Qatrun Nada dia takdimkan babul af'al. Tapi dalam Syuzur Zahab contohnya, disekalikan. Bila sebut al-marfu'at, dia nak masukkan di situ benda-benda yang marfu'. Merangkumi isim dan fi'il. Isim 7, fi'il 1. Jadi ada 8. Jadi tengoklah susunan di kitab. Tapi sebab kita dah sudah babul af'al, yang dimasukkan dengan marfu'at adalah marfu'atul asma'. Sebab fi'il mudhari' marfu' dah dibincang dalam babul af'al. Setelah kita masuk marfu'atul asma' yang 7. Ada soalan tak ada? Tak ada? Akhwat? Kalau ada bawa minta insyaAllah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma qara'nahu فاردده إلينا عند حاجتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.